أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وسلم وأصحابه حق قدره اللهم نور بالكتاب بصري وأسلك به بسبب شرح بسبب السلام لا حول ولا قوة إنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بك العظيم. Amma ba'd. Kita rafa'na syukuran dapat kita malam ni sambung balik menjadi Kifayatul Muhtadi. Kitab Kifayatul Muhtadi. Semalam kita berhenti sekejap nak meraihkan soalan. Memang agak menarik juga. Itu kita jawab soalan-soalan macam-macam. Sebab kalau kita belajar ikut turutan, tertib, memanglah seronok satu-satu. Tapi kadang-kadang dia datang boring tu kan. Tambah-tambah kalau tajuk tu yang tak kita tak berapa nak amal, tak amal lagi waktu tu. Dia akan macam rasa macam tu. Jadi kalau ada jawab-jawab soalan macam semalam, dia punya semangat tu dia lain macam sikit dia. Sebab apa? Kita kan cerita pasal jamak qasar kan, cerita pasal sunat laki, sunat perempuan, mana ada masuk pun dalam ni. Cerita pasal apa, sembahyang yang entah bila kita nak masuk bab sembahyang, lambat lagi. Tapi dengan adanya macam tu dapat meringankan sikit beban. Menarik sebenarnya, agak menarik. Jadi InsyaAllah kita sambung balik. Kalau boleh hari ni kita nak habiskan bab tayamum ni, kalau boleh. Sebab dah penat bab tayamum ni sebenarnya. Kita berhenti kat tanbih. Betul lah, tanbihun. Kita bab tayamum yang kita rukun ya. Rukun sekejap. Bukan, perkara yang membatalkan tayamum yang terakhir tu. Perkara yang membatalkan tayamum, pertama, apa yang batal wuduk, itulah yang membatalkan tayamum. Yang kedua, murtad. Kita dah sebut dah illah dia kenapa murtad ni batal, wuduk tak batal kan. Dan yang ketiga, dapat air, ada air. Yang keempat, hilang penyakit yang mengharuskan tayamum. Masuk tanbih. Tayamum yang ni last ni, tanbih. Bermula sembahyang fardu dengan tayamum itu ada kalanya wajib diqadakkan dia dan ada kalanya tidak wajib diqadakkan dia. Kadang-kadang solat dengan bertayamum ni kadang-kadang kena qadak, kadang-kadang tak kena qadak. Ini juga termasuk dalam masalah orang yang tayamum kerana tak boleh kena air kat badan, ataupun memang tayamum kerana tak ada air. Mana-mana satu sama. Ni ada satu hadis, tapi kita nak mendekkan masa, saya tak baca hadis ni. Hadis panjang saya tulis. Berkaitan dengan satu peristiwa ni pun biasa kita dengar, iaitu sahabat Nabi dia pergi musafir, kemudian berjunub. Kemudian nak mandi tak ada air. Itu satu peristiwa lah, nak mandi tak ada air. Bila nak mandi tak ada air, seorang tu kata, agak-agak boleh tak aku tayamum? Seorang tu kata tak boleh lah tayamum, wuduk boleh lah kalau tak ada wuduk. Mana wajib mana boleh. Akhir sekali dia mandi juga, lepas tu dia mati. Dia mandi juga, lepas tu dia mati. Itu satu peristiwa lah. Lepas dia mandi tu dia mati. Nabi marah. Itu yang pertama, cerita yang pertama. Cerita yang kedua, Sa'id Al-Khudri, ada dua orang lelaki keluar dalam perjalanan, kemudian tiba waktu solat, tak ada air, lalu tayamum. Kemudian tak lama kemudian keduanya jumpa air, seorang lagi ulang wuduk, seorang lagi qada, seorang lagi tak qada.
Kemudian diorang cerita pada Nabi, akhir sekali Nabi kata, yang tidak ulang solat engkau telah mengikuti sunnah, dan solat sudah cukup, sedangkan engkau yang ulang balik dapat pahala 2 pahala. Di beberapa hadis cerita je tu, cerita sebelum kita masuk. Okey, baik. Sekarang ni nak kena qada ke tak nak kena qada? Dalam fiqh ni kadang-kadang tak semua khilaf. Sebab ada yang kata tak kena qada kan, kita dah tahu kan. Ada yang kata tayammum tak kena qada kan, mazhab Hanafi dan sebagainya. Mazhab Syafi'i kena qada jika syarat-syaratnya. Sekejap lagi nak cerita dah ni. Cuma kita nak cakap sebelum tu nak beritahu, iaitu khilaf ni bukan antara sah dengan tak sah je. Jangan kita sempit kan. Sah dengan tak sah tu lah khilaf. Kan? Khilaf sah, khilaf tak sah. Tidak. Bukan. Tak semestinya bila disebut khilaf je antara sah dengan tak sah. Kerana ada khilaf di antara afdal dengan sunat. Ada. Contohnya duduk tahiyat akhir kan. Tawarruk dengan iftirash macam tahiyat akhir tu afdal. Khilaf juga tak afdal, tapi pada mazhab Hanafi duduk macam tahiyat awal juga tahiyat akhir tu. Jadi maksudnya khilaf ni bukan semata sah tak sah. Khilaf ni ada juga berkaitan dengan afdal ataupun sunat. Afdal dan sunat. Khilaf juga. Dan dalam fiqh ni tak semestinya seorang je betul. Dia kadang-kadang walaupun berbeza pendapat, dua-dua betul. Itu sebagai kita nak luaskan pemikiran kita. Dalam fiqh ni kadang-kadang dua-dua betul walaupun berbeza. Walaupun berbeza, dua-dua betul. Yang ni kata sah, yang ni kata tak sah. Ulama ni kata sah, ulama ni kata tak sah. Dua-dua betul. Macam mana dua-dua nak betul? Seorang kata sah, kata tak sah. Lainlah, seorang kata afdal, seorang kata sunat. Boleh lah kita kata tu. Ni tak. Seorang kata sah, seorang kata tak sah. Tapi dua-dua betul. Tu agama. Itu fiqh, bukan agama, itu fiqh. Dia tak semestinya kalau seorang tu betul, seorang lagi betul. Macam cerita orang buta tu kan. Buta, ramai orang buta. Macam mana gajah, masing-masing buta dengan buta duk cerita. Lepas tu dia bawa datang gajah, bagi pegang lah gajah, sebab dia buta. Kemudian buta-buta 5-6 orang buta tadi datang bercerita. Gajah macam tali, seorang lagi kata tak, gajah macam tiang, seorang lagi kata gajah ni satu macam dinding. Macam-macam. Seorang kata gajah ni tajam. Rupa-rupanya seorang ni pegang badan, seorang ni pegang kaki macam tiang, pegang badan macam dinding. Buta. Jadi kita jangan jadi orang buta lah. Dengan maksud dalam masalah fiqh ni tak semestinya kalau kita betul orang lain salah. Tidak. Kadang kita betul, orang lain pun betul, walaupun berbeza. Ni kita beza lah. Dan berbeza tu langit dengan bumi. Sah dengan batal. Jauh tu langit dengan bumi, tapi dua-dua betul. Tu fiqh. Itu fiqh. Sebab itulah yang dipanggil ijtihad tu. Itulah fiqh. Ada mukadimah lagi. Nak tunggu mukadimah lagi, tunggu orang masuk. Iaitu pernah sekali tu Nabi suruh pergi ke satu tempat musafir, pergi menuju ke perkampungan Bani Quraizah. Saya pendekkan cerita. Memang cerita ni panjang, nak cerita panjang, tapi bila hari ni niat nak habiskan jadi pop pendek-pendekkan aja. Nak pergi ke satu tempat perkampungan Bani Quraizah. Nabi kata waktu Zuhur, lepas main Zuhur. Dia kata selagi tak sampai ke perkampungan jangan berhenti. Maksud jangan berhenti sembahyang, jangan. Nak sembahyang di sembahyang asal lah maksudnya. Di perkampungan Bani Quraizah. Jadi Nabi kata jangan berhenti. Sampai nanti baru berhenti. Maksudnya selagi tak sampai jangan berhenti. Kat situ pun dah dapat dua kefahaman. Itu perjalanan tu pula memang cukup lah. Sampailah waktu asar tu. Kalau kita kata rasa sekarang bergerak pukul 2, sampailah pukul 6 boleh sampai. Kebiasaannya. Tiba-tiba jadi masalah kat tengah jalan. Unta sakit dan sebagainya jadi masalah. Kemudian sambung balik perjalanan, waktu tu asar dah nak habis.
Patutnya sampai asar, tapi kali tu nak sampai maghrib. Lepas nak, kalau kita bajet memang maghrib baru sampai, ataupun lebih maghrib baru sampai. Tapi asar dah nak habis ni. Seorang ni kata apa? Nabi pesan, jangan berhenti selagi tak sampai. Tak sembahyang. Tak sembahyang asar. Tapi seorang lagi kata, nampak? Ini yang jadi khilaf. Orang kata tidak, itu dalam keadaan biasa. Tapi kalau kita ada masalah, asar tu wajib. Takkan kita nak tinggal. Tapi Nabi suruh tu wajib juga ikut. Jangan berhenti selagi tak sampai perkampungan Bani Quraizah. Akhir sekali seorang tu berhenti. Bukan seorang, sekumpulan. Dia ijtihad sendiri. Dia berhenti sembahyang asar, ujung-ujung tu lah. Seorang lagi terus pergi, tak sembahyang asar. Sampai cerita kat Nabi, dua-dua betul. Dua-dua betul. Tapi kita nampak sekali, boleh ke jadi dua-dua betul? Boleh lah. Tapi tak cakap pun secara jelas sungguh-sungguh kan. Jika macam kitab fiqh, jika settle lah macam tu. Tak ada jika. Pergi perkampungan Bani Quraizah, jangan berhenti walaupun nak sembahyang. Jangan berhenti selagi tak sampai. Simple. Maknanya kebiasaannya sampai. Supaya tujuan Nabi jangan duduk main-main akhir-akhir sampai lambat. Tapi kalau ada masalah, seorang ni ijtihad sendiri. Dia kata, Nabi kata tadi jangan berhenti dengan maksud jika tak ada masalah. Jika tak ada masalah tu siapa tambah? Sahabat sendiri tambah. Macam itulah dalam masalah fiqh ni. Sekarang tu banyak khilaf kat situ. Habis. Okey, yang pertama. Bermula sembahyang fardu dengan tayamum, ada kalanya wajib diqada, ada kalanya tak wajib diqada. Ada pun yang wajib diqada, setengah daripadanya. Apabila tayamum kerana ketiadaan air, ini dah sebut banyak kali dah, kan? Banyak kali dah sebut. Apabila tayamum kerana ketiadaan air pada tempat yang ghalib ada padanya air, sama ada hadir atau musafir. Sama ada dia hadir atau musafir. Dia mukim lah hadir tu atau musafir. Sama ada sama ada ketiadaan air itu hatta seperti tiada didapatkan dia sekali-kali, atau syar'i seperti ada air tapi air sabil bagi minum. Tempat tu biasanya ada air, tiba-tiba tak ada air. Dia musafir ke situ. Kita ambil tu, dia musafir ke situ. Sampai-sampai tak ada air. Biasa kan ada air, biasa ada, kali ni je tak ada. Maka dia pun terpaksa nak sembahyang tayamum. Oleh kerana tempat tu biasa ada air, tiba-tiba time tu je tak ada air, dia kena qada sembahyang. Betul? Ataupun dia orang situ macam kita lah. Orang Kuantan. Tiba-tiba satu Kuantan tak ada air. Yang tak boleh nak cari laut jauh, sungai pun jauh lah macam tu. Padahal banyak lagi sini kan. Katalah tak ada, semua kering. Jadi nak cari, ikutlah kaedah apa? Yang tu. Kaedah tu guna balik. Iaitu jika yakin ada air, 6,000 langkah, 3 km. Ikut balik. Jika tak yakin, waham je, ada ke tidak, satu pelaung kan, satu jerit. Berapa kilometer? 300 meter. 300 meter. Itulah. Jadi area sini tak ada. Habis macam mana ni? Biasa ada. Dia hadir. Dia mukim. Tiba-tiba tak ada air. Tayamum lah sembahyang dia. Wajib qada. Wajib qada. Ada satu lagi. Air sabil. Air sabil. Ada air. Seperti tiada didapatkan dia sekali-kali. Maksudnya tak jumpa cari. Tu tidak dapatkan dia sekali-kali tu maksudnya tak jumpa cari. Macam tadilah. Ataupun syar'i. Maksud syar'i tu tak ada air secara syarak. Air ada tapi secara syaraknya tak ada air. Maksudnya air ada tapi bukan dia punya. Tak ada lah tu. Air ada tapi ada binatang buas duduk jaga. Pegang je air, buaya keluar. Dah 3 orang dah mati. Sama lah tu. Maksud atau syar'i. Maksudnya tiada didapatkan air, tak dapat air, maksudnya tak dapat guna air sebab tak jumpa air. Satu, itu memang biasalah. Tak dapat guna air kerana syar'i. Tu maksud syar'i tu. Syar'i. Maksudnya ada binatang memudaratkan. Okey. Ada air tapi beku. Syar'i tu. Ada air tapi beku. Ada air tapi tak boleh pakai. Air tu maksud air batu lah kan. Itu maksud syar'i tu. Maksud syar'i ni macam mana? Air ada tapi tak boleh pakai. Itu maksud syar'i. Yang nombor satu, air memang tak ada. Itu maksud tiada didapatkan dia. Memang air tak ada. Yang kedua, air ada tapi syar'i. Tapi air tu tak boleh dipakai. Pertama, ada binatang buas duduk jaga kat situ. Jadi tak boleh ambil air.
ataupun air itu memudaratkan, sama. Air racun, kena kulit habis sama. Apa lagi? Syar'i apa? Air jadi beku tadi kan. Yang disebut kat sini air sabil. Air sabil ni air wakaf. Sabil-sabil ni wakaf. Cuma disebut air sabil bagi minum, maksudnya air itu diwakafkan bagi minum. Kita bincang sikit bab ni, menarik juga kan. Macam mana air sabil? Okey, kita ambil contoh. Air yang ada kat paip tu sabil tak? Maksudnya air wakaf tak? Tu, yang kat luar. Kalau ada kolah? Kolam? Tak ada. Ada kolah? Di mana? Belakang. Air kolah tu sabil tak? Sebab air tu memang untuk orang ambil wuduk. Sabil tu maksud apa, wakaf lah. Wakaf. Tak. Bukan. Tu bukan sabil. Kan? Air sabil ataupun air wakaf ni, dia kalau air lah, kalau masalah air, dia sumber air. Kita ambil telaga, dia gali telaga, dia kata aku wakafkan telaga ni, ataupun aku sabil tadi lah, tetapi sabil bagi minum. Sabil ni dia pergi musafir. Kejap kita ambil dulu sabil bagi minum. Kita ambil macam ni contoh dia. Dia wakaf dia gali telaga, tanah dia, dan dia wakafkan tanah tu. Dia wakafkan telaga tu. Aku wakafkan telaga ni bagi wuduk, untuk ambil wuduk sahaja. Jadi air tu keluar. Itu baru nama air wakaf. Yang kita ni bukan. Ni air lah. Memang air, tapi bukan air wakaf. Sebab air wakaf dia punya syarat tu besar ni. Ini air yang telah di air tu bukan air wakaf lah. Maksudnya kita nak buat apa pun boleh. Orang bagi duit dekat masjid, suruh uruskan masjid, termasuk suruh beli air. Untuk kegunaan orang yang datang, tak kisah. Nak basuh tangan sebab kotor makan nasi, nak basuh kaki sebab kotor sikit, bukan ambil uduk ke, semua tak kisah. Janji dapat uruskan masjid ni dengan sempurna, okey. Tapi itu bukan sabil. Itu bukan wakaf. Sabil lagi salah sebut tu. Jadi apabila telaga, dia gali telaga, nak masuk bab sabil ni nanti dulu. Dia bagi gali telaga. Kemudian dia kata aku wakafkan telaga ni untuk orang ambil uduk. Haram orang mandikan unta, basuh motor, basuh kaki sebab kotor, haram. Sebab dia semata-mata wakafkan untuk uduk saja. Habis tu nak komo 4 kali haram, 3 kali masih dia benar. Sebab 3 kali je uduk sunat. Asal 4 kali keempat haram. Tu air sabil dia straight. Air sabil lagi, air wakaf dia straight. Jadi okey, habis kat sini. Ini dia kata ada air tapi sabil bagi minum. Maksudnya orang musafir dan ada satu telaga tu digali-gali, dan dia kata aku wakaf telaga ini untuk orang musafir minum tu. Jadi dia nak ambil wuduk, bukan nak minum, tak boleh. Sebab dia tulis macam tu. Susah kan. Patut bagi contoh lain kan. Jadi kalaulah dia gali telaga, dia janji sumber. Kalau kita ambil air, kita wakaf, tak boleh. Wakaf ni sumber. Contoh kita ni kan, boleh tak wakaf kipas? Cuba ambil kaedah tadi. Boleh tak wakaf kipas? Wakaf aircon? Boleh tak sumber? Boleh tak? Ni namanya wakaf. Sebab dia sumber. Kita dapat manfaat daripada angin. Kita dapat manfaat. Angin tak habis. Sampai sebab tu kalau orang wakaf kipas, haram cabut tu. Kepala paip haram. Selalu saya contoh kepala paip lah. Kepala paip tu, sebab ramai orang dia beli kepala paip, dia tengok kepala paip dah buruk, tapi boleh lagi. Bunyilah sikit, tapi okey, air tak keluar, tapi buruk. Yang mana orang yang letak kepala paip tu, dia bukan bagi dekat masjid, buatlah apa yang patut. Itu tak apa. Ni tak, dia kata aku wakafkan dan aku beli ni, aku wakaf ni kepala paip ni. Letak kat, sebab apa? Dia tahu orang ambil wuduk, pahala free. Bijak siapa buat macam tu. Pahala. Tapi kalau yang masjid beli daripada duit ni, bukan, itu tak kisah. Itu bukan. Maksudnya kalau dia buang, dia telah memberhentikan pahala orang tu je lah. Cuma taklah berdosa sebab dia bukan wakaf. Dia cuma bagi duit, pandai-pandailah uruskan masjid ni bagi sempurna. Yang ni tak, dia beli, aku wakaf. Haram buang. Sebab berhenti pahala dia. Sebab tu orang, jadi sebab sumber. Itu adalah wakaf. Jadi orang biasa sebut infak lah. Jangan sebut wakaf, sebut infak. Nak bagi apa ni? Air mineral ke apa? Ada banyak ni beli ni. Tak apalah nak bagi minum-minum infak. Jangan cakap wakaf. Kadang-kadang orang cakap wakaf. Boleh lah. Wakaf ni dia sumber tak habis-habis.
Dia keluar, buat apa-apa saja, apa saja. Kalau bagi contoh, telaga lah. Telaga dah paling cantik sekali. Lain-lain pun boleh. Apa sekali sumber yang sentiasa keluar manfaat. Orang ambil manfaat tu. Itulah wakaf. Jadi dia kata kat sini, ada air tapi air sabil bagi minum. Ada air tapi orang yang gali telaga tu, kita kata, dia wakafkan untuk minum. Aku wakafkan telaga ni untuk minum kerana Allah Ta'ala. Betul dia mati. Orang minum dapat pahala. Orang nak minum gok 10 gelas pun boleh. Tapi nak buat basuh kaki haram. Nak buat wuduk haram. Jadi kembali balik, dia tayamum. Hatta sehingga kan dia. Maksudnya sehingga kan air ada. Tapi dia tak boleh ambil sebab untuk minum je boleh. Untuk wuduk orang tu tak bagilah, orang tu tak wakafkan. Maka dia pun kena tayamum nak sembahyang. Sembahyang dia kena qada. Habis. Tapi kalaulah memang dah tahu tempat tu biasanya tak ada air. Dah tahu dah tempat tu tak ada air. Dia pun pergi sana, memang tak ada air. Kemudian dia tayamum, tak kena qada. Okey, habis. Dan setengah daripadanya apabila tayamum kerana lupakan ada airnya. Kena qada juga. Dia lupa ada air. Lupakan ada airnya, akan ada harganya atau sesat di dalam kenderaannya. Pada mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, tayamum tu tidak terpakai. Dengan maksud dia wajib ulang balik solat dia, wajib ambil wuduk dengan air yang dijumpa tadi tu. Jadi wuduk adalah perintah syarak, yang mana wuduk tu wuduk dengan air lah. Tidak terangkat perintah wuduk dengan air dengan sebab lupa, tak terangkat. Jadi maksudnya dia tayamum sebab dia lupa ada air. Ada air tapi terlupa ada, macam tu. Jadi pun tayamum. Lepas dia tayamum, baru dia ingat ada air. Maknanya memang tak mungkin kata dah lepas. Tidak, dia kena ambil wuduk balik. Tapi mazhab Hanafi tak perlu ulang. Sah sebab dah tayamum dah lepas. Masa tu lupa tu dia ambil diterima oleh mazhab Hanafi. Lupa kan, tapi dah tayamum kan, sembahyang dah sah. Mazhab Syafi'i kata tidak. Lupa tak mengangkat rukun syarak tu. Dah lupa, cuma tak berdosa. Kemudian ada harganya. Kerana lupa, satu, ada airnya, akan ada harganya pula. Harga ni biasa harga mahal. Air ada, tapi harga tu mahal. Kita ambil yang tu dulu. Tapi nak syarah ni panjang ni. Air ada tapi mahal. Maka dia tayamum kerana air tu mahal daripada harga pasaran. Yang itu uruf. Tak boleh nak cakap berapa ringgit. Air mahal. Jadi bila air mahal sampai lebih daripada uruf harga pasaran, dan dia nak wuduk, air tak ada, kena beli pula mahal, dia semayang boleh tayamum. Dan tak kena qada. Okey, tak kena qada dulu, Dan tiba-tiba air turun, harga air turun. Tu lah. Harga dia tak tahu. Dia pun tayamum juga. Itu yang maksudnya. Dia bolok sikit kat situ dia punya tu. Bolok, capu-capu. Masa air tinggi tu tak perlu. Masa air rendah dia tak tahu. Lupa akan ada airnya, akan ada harganya. Tiba-tiba je ada harga pula. Maksud ada harga tu harga yang normal, turun. Dia tak tahu. Dia tayamum juga. Jadi samalah dengan lupa tadi. Lupa ada air, samalah. Dia air harga mahal. Tiba-tiba air murah, dia tak tahu. Samalah dia punya keadaan. Okey. Jadi wajib qada balik, wajib sembahyang balik kerana air murah dah. Habis dia tak tahu. Tak tahu dia tu tak diterima syarak. Tapi tak berdosa sebab tak tahu. Apa tu? Air sesat dalam kenderaan pula. Air sesat dalam kenderaan ni dia musafir. Air sesat dalam kenderaan. Dia musafir, dia tak tahu air ada dalam tu. Tiba-tiba air ada. Dalam keadaan dia dah solat secara tayamum, kena qada juga. Maksud air sesat dalam keadaan tu air tiba-tiba ada. Tiba-tiba air, ada air, aku ingat tak ada. Tapi aku dah sembahyang lah pakai tayamum. Tak ada, kena qada. Kalau tak habis waktu lagi, tak nama qada lah, ulang lah. Kalau dah habis waktu, kena qada. Dan setengah daripadanya, apabila tayamum pada luka yang bukannya, ni yang baru masuk kena dengan kita. Baru semangat sikit kan ni kan. Sebab memang mungkin jadi kat kita. Yang tadi macam tak jadi je. Okey.
Dan setengah daripadanya apabila tayamum pada luka yang bukannya pada anggota tayamum. Oh, ni panjang. Susah ni. Tolong tengok sungguh-sungguh. Susah ni. Dan setengah daripadanya apabila tayamum pada luka yang bukan pada anggota tayamum. Mana? Kepala kaki. Kita ambil kaki je lah untuk faham. Sebab kepala macam tak logik je, tak boleh sapu. Kalau ada balut pun, cek-cek sikit ni kan. Cek-cek sikit. Kita ambil kaki lah, senang untuk faham dulu. Luka pada bukan anggota tayamum. Maksudnya kaki. Kita ambil dulu contoh kaki. Bukan tangan dengan muka. Okay? Yang ditutupkan dia. Sebab dekat kaki dia ada tutup. Ada balut, ada simen, ada apa semua. Jadi tak boleh kena air. Jadi sebab tak boleh kena air, dia tayamum. Okey. Ditutupkan dia sama ada tutupan itu tampal atau balut. Oh, saja je tu nak ni. Okay, tak apa. Susah ni. Okey. Sama ada tutupan itu tampal atau balut. Tampal ke balut ke tak kisah. Okey? Okey? Yang ini baru dia punya yang kita nak faham ni. Padahal dihantarkan, diletakkan, dibalutkan tadilah, disimenkan tadi tu, tutupan itu di atas hadnya. Tengok. Tiba-tiba tambah lagi dan terlajak atas anggota yang sahih. Apa maksud? Senang kan sebenarnya. Terlajak atas anggota yang sahih. Okey, stop kat situ dulu. Okey, sebab yang ini cerita lain lah. Jadi dia ada dekat kaki. Kita ambil contoh kaki. Bila ada dekat kaki, ini ibu jari kaki dia kecil manis, kena balut, ataupun kalau patah kaki, patah jari, kena simen. Contohlah kaki. Kita dah belajar dah sebelum ni banyak kali dah. Jika kaki berbalut, ada peluang untuk tak kena qada sembahyang kan. Ada peluang, iaitu dia kena ambil uduk dulu. Itu satu hal. Itu baru satu syarat. Itu pun nanti. Maksudnya sebelum dibalut dekat kaki, dia kena ambil uduk siap-siap. Lepas dia ambil uduk, barulah simen tak simen apa kat kaki, nanti dia sembahyang tak kena qada. Itu dah banyak kali cakap kan. Ni syarat yang kedua. Syarat yang kedua, jika dia luka ke apa ataupun patah ke apa, dia letak di kawasan kaki tu, disebut je tu, pada hadnya, betul, tepat had sakit, tiba-tiba dan terlajak atas anggota yang sahih, terlajak atas yang tak sakit. Senang cerita, bahasa mudahnya, dia balut tu terlebih, kan senang. Maksudnya luka kat sini, luka tak boleh kena air, dekat kaki je lah, kat kaki sini. Doktor kata jangan kena air ni, tak elok. Jadi dia pun letak selotip, tempat dia yang sakit dan terlebih sikit. Sebab nak ni terlebih. Ulama bahas lagi. Terlebih untuk dipegang, dimaafkan lagi. Terlebih untuk pegang kulit. Sebab kalau tidak macam mana nak pegang kalau nak tampal? Kalau tempat tak terluka, dia tak lekat. Kalau ada berair ke apa, tak lekat. Jadi nak tampal ni kena dekat anggota yang sahih. Tapi anggota yang sahih tu semata-mata memang untuk lekat je, bukan lebih lagi. Kat sini tak sebut ni. Dan sebagian ulama pun kata tak kira. Janji kena anggota yang tak sakit, dah out. Tak apa, kita ambil yang tadi tu. Anggota yang tak sakit, sekadar untuk pegang je dia punya tampalan tadi, kalau tidak tak lekat, itu dimaafkan sikit je. Jika lebih pada tu, ni tengok, dan terlajak anggota yang sahih, maknanya bila terlebih je, walaupun kena kat kaki, bukan anggota tayamum, walaupun sebelum tu dia dah ambil uduk, sebelum dia tampal simen tu ambil uduk, tapi tampalan dia lebih pula daripada had yang sahih. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, tak kira pegang tak pegang, janji jangan kena, payah tu. Yang kedua kata okey, yang ini kata tak apa, pegang dimaafkan lah. Kata macam mana nak lekat. Yang pegang tak apa, soalannya pegang tu banyak mana, tu kena lain lah. Doktor lah, hal dia nak pegang tu, nak pegang nak lekat tu banyak mana yang memadai. Banyak ni, banyak ni. Tiba-tiba dia buat banyak ni, habis tu kan. Maksud dia nak sembahyang, tetap juga dia kena ambil uduk macam biasa. Dekat kaki, tetap juga dia kena sapu kat atas tu. Kita dah bahas banyak kali. Kemudian tetap juga kena tayamum, tetap juga kena qada. Dekat kaki kan, siapa suruh lebih? Lebih. Jadi walaupun rasa macam senang je kat kaki ni kan, tapi jangan tampal lebih daripada anggota yang sahih. Sebab sahih ni banyak makna. Makna yang pertama, sahih ni maksud yang tak sakit. Sahih maksud yang kedua, yang sahih ni maksud yang memang yang diperlukan. Jadi kalau lebih sampai yang tak diperlukan. Jadi sebab tu nurse ke doktor pun kena mengaji. Kalau tidak, habis.
Kalau patah kat kaki apa, dia tahu banyak ni, tapi dia sengaja buat lebih. Kalau ikut yang dia belajar, tak perlu buat lebih tu, tapi dia malas nak potong, biarlah tu lebih sikit. Kesian kat orang tu. Nurse nak tampal, tak tampal, nak kata nak bubuh drip kat kaki kan, kadang-kadang kena bubuh kat kaki bila kat sini tak jalan. Nak letak pump dekat kaki drip tu, fup. Lepas tu nak letak penampal tu. Sama juga. Cukup yang dia belajar banyak mana, tiba-tiba tak ada, perak juga. Lebih kesian kat orang tu. Iaitu dia kena semayang, dia kena tayamum, macam tu lah. Dah lah tu kena qada. Tu. Okey, kita sambung lagi. Ni. Tiada wajib qada. Ini bukan. Maka jika tidak terlajak tutupan itu cun-cun dekat tempat sakit, ataupun pendapat yang kedua, tempat sakit dan tempat pegang sikit, dimaafkan. Jika tiada terlajak tutupan itu atas anggota yang sahih, tiada wajib qada. Dan jika dihantarkan dia atas hadnya sekalipun, tak wajib qada. Pada pendapat ni tak wajib qada walaupun cun-cun border. Border tu tak wajib dimaafkan. Maknanya dalam kitab kita dimaafkan border je, di antara tu border. Tapi lebih tak maaf dalam kitab kita. Pendapat yang kedua, peganglah sikit, dimaafkan macam mana nak lekat. Yang pegang. Tak ada dua pendapat kat sini. Ini kalau tak mengaji yang lepas, bengong tak tahu apa benda ni kan. Kita daripada beberapa bulan lepas kan. Daripada awal tak ikut tayamum, ni apa benda merepek ni, tak faham lah. Dan setengah daripadanya, nak habis juga malam ni tak larat tayamum dah. Dan setengah daripadanya apabila tayamum pada luka yang pada anggota tayamum. Puas hati muka dengan tangan yang ditutupkan dia dengan barang yang tersebut itu, tutup dengan apa-apa, simen apa semua, sama ada terlajak ke atas anggota sahih ataupun tak terlajak. Senang cerita, kalau ada sakit muka dan tangan, ada balut tak boleh kena air muka dengan tangan, nak sembahyang kena wuduk, kena tayamum macam biasa, dan kena qada. Habis cerita. Kalau tangan dengan muka, tak payah sembang terlajak tak terlajak, memang kena qada. Jadi yang banyaknya muka dengan tangan lah. Tangan paling banyak sekali. Patah kat tangan, masuk air kat tangan, semua kat tangan. Pendek kata, umumnya mazhab Syafi'i memang kena qada lah. Kalau kat kaki, tak apa kat kaki, kena simen. Tengoklah dia buat simen macam mana. Sakitnya dekat tumit, dekat buku lali, tapi dia buat sampai ke depan. Dia simen. Kalau balut tu apa, bandage tu sakit kat mana? Dibuat sampai ke mana? Garanti lebih banyaknya. Jadi walaupun kita kata kaki tu selamat, kadang-kadang tak selamat juga. Tak selamat, kena qada juga. Okey. Dan setengah daripadanya lagi apabila tayamum kerana bersangatan sejuk. Ada orang tanya itu sejuk sangat kan? Saya lupa nak sebut soalan 2-3 hari lepas. Macam mana kalau sejuk sangat? Bukan kata boleh tayamum, tapi wajib qada. Terlupa nak cakap gitu. Siapa tanya gitu lah. Kalau sejuknya nak sejuk, beku, membahayakan. Itu sejuk sangat. Jadi boleh tayamum untuk sembahyang, tapi kena qada bersangatan sejuk. Dan jika takut daripada memakaikan air itu binasa jiwa, kalau pakai air mati, binasa jiwa, pakai air, kena air mati, atau lainnya sekalipun, kena qada. Ni cerita sejuk ni. Dan jika takut daripada memakaikan air itu, maksudnya air sejuk tadi tu. Ni bukan cerita lain, cerita pasal sejuk, air sejuk. Walaupun kalau pakai mati, boleh tayamum? Boleh, tapi kena qada. Walaupun cepat mati, kalau pakai mati, boleh tayamum, tapi kena qada. Dan setengah daripadanya apabila tayamum kerana satu uzur daripada uzur tayamum. Ingat tak kita bincang pasal ni? Satu uzur daripada uzur tayamum yang mengharuskan tayamum tu. Ini nampak? Satu uzur daripada uzur tayamum. Maksudnya kat sini, dia ada masalah yang mana dia uzur dia tu dibenarkan untuk tayamum. Okey, dia uzur, ada masalah, tapi boleh tayamum. Boleh tayamum. Kita ambil uzur yang uzur tayamum. Tak ada air lah, uzur tayamum tu. Okey, pergi ke satu tempat yang mana tempat tu biasa je tak ada air. Kalau tempat tu biasanya ada air, tiba-tiba tak ada air, memang kena qada. Kita nak ambil contoh tu. Kita ambil contoh ni. Tempat tu biasanya tak ada air. Kita pergilah tempat tu. Sepatutnya bila kita sembahyang dengan tayamum, tak kena qada lah. Sebab tempat tu biasanya memang tak ada air, kan? Tapi safar maksiat. Perjalanan safar maksiat. Dia ada safar bis safar, fis safar.
maksudnya siapa maksiat? Seperti, ambil contoh sikit, best sikit ni, hamba yang lari atau isteri yang nusyus. Ambil hamba yang lari dulu. Hamba lari pada tuannya, pergi, tempat ni biasa tak ada air, dia pun tayamum nak semayang, wajib qada. Sebab safar tu maksiat. Ambil contoh yang lain pula. Contoh yang lain. Kalau katalah antara boleh tayamum, ada air tapi ada harimau jaga dekat air tu, pergi je, dia nak terkam, boleh tayamum? Boleh. Tapi dia nak sampai ke tempat tu maksiat, dia nak pergi merompak. Nak pergi merompak tu, on the way nak merompak, semayang dulu, contoh perompak yang alim lah. Jadi bila dia nak semayang tu, tengok ada harimau, air tak ada lah, tayamum lah, semayang, kena, sebab safar tu maksiat. Tu satu. Ataupun isteri yang nusyus. Nusyus ni berkaitan dengan keluar rumah lah maksudnya, iaitu isteri yang keluar rumah tanpa kebenaran suami dia, yang mana suami dia tak bagi tu dibenarkan syarak. Sebab ada yang suami tak bagi tapi tak benar syarak, boleh tu keluar. Suami tak bagi mengaji, belajar, boleh keluar. Suami tak nak belajar semayang, abang dah lah tak semayang, saya tak gerti semayang, kata saya tak betul Fatihah, saya memang salah, jadi nak betulkan Fatihah, fardhu ain. Suami kata tak, aku tak bagi, kau keluar, nusyus, berdosa. Abang lah ajar, aku semayang pun tak reti pun. Abang panggil lah ustazah buat datang, tak nak panggil. Tapi saya jangan buat keluar, tak kira, jangan keluar. Adakah kena ikut suami? Tak boleh ikut. Dia kalau dia ikut suami, maka dia telah derhaka pada Allah. Nampak macam ikut suami macam bagus kan? Tidak. Dia ikut suami, derhaka pada Allah. Jadi bukan semualah, maksudnya berkaitan dengan fardhu ain, biasanya dia boleh keluar walaupun suami tak bagi. Cuma yalah, scouting elok-elok lah, takkan main lagi-lagi macam tu. Cakap elok-elok, cuma kalau katalah hukum asal macam tu lah. Okey. Jadi hukum apa ni, secara umumnya isteri yang nusyus, yang lari, isteri yang lari keluar rumah, isteri yang nusyus, bila nusyus saja tak ada kena mengena dengan musafir apa semua, tak ada kena mengena. Cuma dia nusyus, dia laki tak pergi keluar, dia keluar juga, lepas tu dia musafir, barulah ada cerita. Kalau tiba-tiba dia nusyus, nak cerita pasal tayamum apa, ambil kutub dengan air lah weh. Apa pula cerita pasal ni? Cerita pasal dia nusyus, keluar rumah, laki tak bagi, dan keluar rumah dia tu untuk musafir, kemudian berhenti nak semayang. Tak ada air, yang mana tempat tu memang tak ada air, ataupun air ada tapi air sabillah yang tadi lah. Okey, maka dia semayang juga dengan tayamum, tapi kena qada. Walaupun kalau orang lain tak kena qada, kerana dia panggil safar maksiat. Ini juga yang dikiaskan, termasuk juga tak boleh jamak qasar. Bukan dia sebut sini hamba yang lari tadi kan, hamba tadi lari, betul, kalau dia nak semayang terpaksa tayamum, wajib qada semayang dia, dan dia juga tak boleh buat jamak qasar. Dia bukan, maksudnya kat sini bukan cerita tayamum tau sebenarnya. Cerita safar maksiat ni cerita rukhsah. Orang tu tak boleh terima rukhsah. Tak boleh terima rukhsah ni, kemudahan yang Allah bagi, keringanan yang Allah bagi, tak dapat. Salah satu keringanan yang Allah bagi, tayamum kalau tak ada air. Tapi bukan tu aja, jamak qasar pun sama keringanan yang Allah bagi. Jadi dia tak boleh juga. Kita ambil hamba yang lari tu, biar dulu, kita ambil isteri yang nusyus. Boleh kita kata, abang gini gaduh, saya balik rumah mak bapak saya. Jangan, saya balik rumah bapak saya, naik bas ataupun naik kereta, singgah RNR, semayang, jamak qasar, tak sah. Tak boleh terima nusyus, tak boleh terima rukhsah sebab nusyus. Tak boleh. Dia berjamak qasar, tak sah semayang boleh, sebab safar maksiat. Sama macam orang nak pergi merompak, dia ada bis safar dengan fis safar. Ada yang dia dalam perjalanan tu dia buat maksiat, tapi dia bukan bertujuan nak buat maksiat. Dia nak balik kampung ke, nak pergi mana-mana satu tempat, tapi tengok ada funfair, elak lu main yang bulat, keling, main judi tu. Nak main judi, dia maksiat dalam keadaan dalam perjalanan musafir. Boleh jamak qasar, boleh terima rukhsah. Kalau masalah tadi tayamum tak kena qada. Sebab apa pula? Dia bukan nak buat maksiat, dalam perjalanan tu jumpa maksiat, sambung, buatlah maksiat tu, tapi dia bukan tujuan. Jadi maksud ni, safar maksiat adalah dia tujuan dia keluar rumah tu memang musafir tu memang nak buat maksiat. Walaupun tak buat lagi maksiat, nak pergi rompak bank, walaupun tak rompak lagi, pertengah jalan tu dia tak boleh jamak qasar. Ada ke?
Orang rompak bank jamak qasar. Buat masalah je. Tapi yang paling jelas dengan kita ni isteri nusyus lah. Isteri yang tak dapat keizinan suami keluar. Dan termasuk nak kias lagi, boleh kias. Termasuk juga kalau pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, perempuan tak boleh keluar seorang. Sebab tu nak pergi Mekah, perempuan dia kena ada kan. Kenapa Saudi sungguh-sungguh tu hukum lah. Tak boleh. Dia tak boleh keluar daripada jarak musafir lebih 2 marhalah seorang-seorang. Punya haram, tak boleh. Ada pendapat gitu, memang ada dalam mazhab kita. Tiba-tiba dia keluar juga. Habis tu SPM tu pergi universiti sendiri, balik universiti tu. Maka kalau nak pakai hukum asal, tak boleh jamak qasar. Dia kira buat maksiat. Pergi belajar je pun. Dah umur berapa? 20 lebih. Pergi outstation. Seorang-seorang cerita ni. Kalau ada mahram tak apa. Jadi safar tu nama safar maksiat. Tapi boleh berlaku. Tapi berlaku tak sekarang ni? Sangat berlaku. Atas bah naik seorang-seorang perempuan. Berdosa tak berdosa tu kita cerita lain. Nak cerita hukum asal, dia adalah safar yang maksiat kerana perempuan keluar seorang-seorang dalam keadaan jarak yang tak dibenarkan. Dia mesti kena ada mahram. Dia langgar juga, maka dia tak boleh jamak qasar. Yang terbaik jangan buat. Dia nak bahas fatwa bla bla bla, adalah. Dia kias, iaitu apabila di Mekah, bila dah ramai sangat orang perempuan-perempuan yang dipercayai, maka dia dibenarkan pergi Mekah walaupun tak ada mahram kan. Sama juga jika tempat itu tak mendatangkan fitnah, tempat tu memang tak berbahaya apa sebagainya, maka boleh pergi bla bla bla. Kita nak kira hukum asal. Memang betul ada bahas macam tu. Hukum asal, orang perempuan tak boleh keluar musafir seorang-seorang. Hukumnya haram. Bila dia keluar juga, maka namanya safar maksiat, musafir maksiat. Bila musafir maksiat, tak boleh terima rukhsah. Bila tak boleh terima rukhsah, kalau katalah dia terpaksa tayammum, nanti dia wajib qada balik. Kalau dia nak solat jamak qasar, tak dibenarkan. Apa saja rukhsah yang dapat, semua tak boleh. Semua tak boleh. Susah sikit tu. Dan setengah daripadanya apabila tayammum padahal ada pada badannya itu najis yang tiada dimaafkan dia. Dah sebut tadi, nak tayammum, syarat tayammum yang sebelum ni kita belajar 2 malam lepas, mesti suci daripada najis kan. Tiba-tiba ada kat badannya najis yang tidak dimaafkan. Pada semayang lah. Seperti darah yang banyak. Dengan maksud darah sikit dimaafkan. Senang aja. Memang pun darah sikit dimaafkan. Dalam semayang pun darah sikit dimaafkan, darah dia sendiri. Dan jikalau lemah daripada menyucikan dia kerana ketiadaan air, dia tak boleh suci sebab tak ada air. Tak ada banyak. Kejap baca balik. Ada apabila tayammum padahal ada pada badannya itu najis yang tiada dimakan, okey, seperti darah yang banyak, darah banyak. Dan jikalau lemah daripada menyucikan dia kerana ketiadaan air. Iyalah, betul lah, itulah. Maksudnya darah banyak, lepas tu tak boleh cuci. Bukan saja tak cuci. Kalau saja tak cuci, bolehlah kita kata macam tu. Ni tak boleh cuci sebab tak ada air. Walaupun sebab macam tu, sekalipun kan, tetap juga tayammum macam biasa, sembahyang qada lah cerita ni. Atau kerana takut memberi mudarat sekalipun, dah cerita lah, sama lah macam tadi. Ataupun takut dia tayammum tu takut memberi mudarat, benda yang sama je. Air tu kena kat dia, memberi mudarat, jadi dia tak kenakan air kat badan dia. Sebab sejuk tadi samalah sebenarnya. Maka dia wajib qada. Okey. Apa lagi? Habis dah. Habis. Cuma pada pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i dah habis dah buat masalah tu. Simple aja. Pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i, wuduk dan tayamum adalah 2 ibadah yang berbeza. Jadi boleh wuduk, lepas tu tayamum kan, yang kita bincang campur tu. Wuduk, lepas tu tayamum. Jadi itu pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i. Tayamum, wuduk dan tayamum 2 ibadah yang berbeza. Jadi boleh wuduk dulu baru tayamum. Dengan maksud tak payah ikut tertib tadi. Kan kita dah bincang sebenarnya kena ikut tertib. Muka, kalau kat tangan, muka basuh dulu. Tak boleh tayamum dulu. Pendapat dhaif kata boleh. Sebab dia kata 2 ibadah yang berbeza, tak boleh campur. Tu sebab nak khilaf, nak bagi tahu khilaf macam ni. Pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i juga boleh tayamum sekali walaupun banyak anggota. Sebelum ni kita tahu kalau 3 anggota, 3 kali tayamum kan. Ada kat muka, ada kat tangan, ada kat kaki. Ambil wuduk, basuh, tayamum yang muka. Kemudian basuh tangan, kat sini tak boleh kena, sapu kan, tayamum kat tangan pula. Lepas tu kat kaki, tayamum. Kemudian semayang. Lepas semayang, masuk waktu lain tak batal lagi, tayamum sekali. Semua dah cerita dulu. Lah kan? Itu pendapat muktamad. Pendapat dhaif tak payah, dia kata tayamum sekali je. Walaupun banyak tempat. Dhaif lah kali kita cerita pendapat dhaif lah. Lah kali.
Mula-mula mutamat dulu. Habis syahdan. Kau apa dah? Habislah juga syahdan. Lafaz syahdan ini dipakaikan dia dengan makna bersaksi. Tadi pun cerita asyhadu juga. Asyhadu, syahid. Syahid dah hilang. Memang syahid dah. Syahid dah syahid. Apa nama dia? Syahdan sama. Saksi. Lafaz syahdan ini dipakaikan dengan makna bersaksi. Betul kata? Asyhadu tu aku naik saksi. Syahdan tu maksud bersaksi lah. Maksudnya lafaz syahdan ini dipakaikan dia dengan makna bersaksi dengan sebenarnya. Bahasa kita sekarang orang putih panggil apa? Maksudnya perhatian, attention. Attention. Tanbih boleh juga. Attention maksudnya ni nak bagi tahu betul-betul ni, nak bagi tahu ni. Maksudnya nak menyedapkan ayat tu lah. Maka gunanya menyaksikan suatu perkara atau cetera. Satu perkara, guna syahdan ni. Allah, cerita pasal syahdan pula, tak payahlah patutnya kan. Tak apalah, kita baca lah. Syahdan. Lepas tu syahdan ni kata Syekh Daud Al-Fadhali. Yang luar, lafaz syahdan ini dipakaikan dengan makna bersaksi. Ni kata Syekh Muhammad Nur. Yang syarah kitab Kifayah ni. Syahdan tu kitab Sulam. Ni kitab Kifayah. Dia bagi tahu syahdan pun nak syarah. Bantai ajalah. Lafaz syahdan dia kata dipakai dengan makna bersaksi dengan sebenar-benarnya. Nak cerita betul-betul ni, dengar ni, nak cerita betul-betul ni. Maka gunanya menyaksikan suatu perkara. Betul ni. Atau cetera. Cetera ni ceritalah. Cerita-cerita, kisah ataupun peristiwa, atau nak beritahu lah, cerita lah juga, nak cerita, nak sebut yang telah terdahulu dengan menggabungkan dia dengan barang yang lagi akan disebut. Ni nak beritahu ni, jadi ni nak beritahu ni, ingat yang tadi ingat, ni nak cerita ni, tu je. Barang siapa batal wuduknya daripada orang yang baligh dan lainnya, okey, lain baligh maksudnya tak baligh lah, tak kisahlah orang lah. Barang siapa yang batal wuduk, siapa-siapalah, baligh ke tak baligh ke, tengok itulah melain dia istisna kat sini yang jadi susah sikit kita nak syarah. Melainkan orang daimul hadas. Orang daimul hadas tak masuk dalam ini cerita. Dan yang ketiadaan tahuraini, maksudnya ketiadaan tahurain, tidak yang ketiadaan dua alat bersuci, itu maksud tahurain. Tak ada dua alat bersuci. Alat bersuci ada dua je, air dengan debu. Jadi dia tak ada dua-dua. Jadi maksudnya bila tak ada dua-dua, kena sembahyang macam tu aje lah. Okey, tak habis lagi cerita ni. Haram atasnya sembahyang fardu atau sunat. Okey, stop kat situ. Nampak? Susah ayat dia. Tapi kalau kita baca selalu kita boleh faham. Susah sikit ayat dia. Barang siapa batal wuduk, siapa yang wuduknya batal, tak kisahlah baligh ke tak baligh ke. Janji wuduknya sah, maknanya bila wuduknya sah baru boleh batal. Jadi budak mumayyiz pun boleh sah wuduknya. Jadi barang siapa batal wuduk, siapa-siapa pun yang melainkan tu kita biar dulu. Jangan tu. Siapa yang batal wuduk, haram atasnya sembahyang fardu dan sunat. Itulah dalam kurungan tu kan Syekh Daud. Barang siapa batal wuduknya, haram atasnya sembahyang fardu dan sunat. Maksud sembahyang fardu dan sunat tu dia disyarah lagi, iaitu maksud sembahyang fardu sunat tu sembahyang mayat, sama lah tu. Sujud tilawah, sama tu. Sujud syukur haram, dan umpama sembahyang. Dia bukan sembahyang tapi macam sembahyang ataupun hukum sembahyang, macam khutbah Jumaat. Lepas tu dia kata kerana digantikan daripada 2 rakaat. Ni yang sebut semalam dah tersebut awal tu. Khutbah ni kena tayamum lain. Nak tayamum khutbah, tayamum sembahyang. Kerana dia ganti 2 rakaat. Maksud ganti ni secakap aja. Bukannya kata kalau tak dengar khutbah, datang lambat tak sah Jumaat, tidak. Saja nak bagi tahu aja. Allah, panjang pula bersalahan cerita lain pula. Stop lah kat situ dulu. Jadi siapa yang batal wuduk, haram sembahyang fardu, sembahyang sunat, sembahyang mayat, sujud tilawah, sujud syukur, ataupun khutbah Jumaat. Jadi sembahyang fardu, sembahyang sunat kita tahu memang haram. Sembahyang mayat kita tahu. Tapi ada orang, malah ada pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i. Kejap. Pendapat dhaif. Bukan, pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Bukan pendapat dhaif. Pendapat yang kedua dia panggil. Pendapat dhaif ni yang dhaif lah, yang lemah. Ini tak, pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, sembahyang jenazah tak perlu ada wuduk kerana dia bukan sembahyang betul. Dia sebagai macam bukan sembahyang betul, doa, dia doa. Tu pendapat yang kedua. Muktamadnya dia adalah sembahyang. Okey.
sujud tilawah, lepas baca Quran dalam keadaan hafal, tak pegang Quran sebab tak ada wuduk, kemudian nak sujud tilawah, nak sujud tilawah kerana baca ayat sajadah, maka kena ada wuduk juga. Okey, ni tak ada masalah. Dan sujud syukur, ini yang lalu jadi tu, jaring gol sujud. Tu menang joget sujud. Ada menang joget. Apa ni? Pertandingan joget-joget tu lah. Apa nama? Akademi tu. Fantasia. Kan joget-joget, sujud. Dah lah, pertama alhamdulillah, haram dah kat situ. Terima kasih pada Allah, haram lagi. Saya bersyukur, haram lagi. Kemudian sujud, haram lagi. Sujud syukur, haram lagi. Buat kerja haram je. Dah lah joget tu haram. Jadi sujud syukur juga pada mazhab Syafi'i. Mazhab lain ya, sujud syukur dia tak ada masalah, boleh sujud aja. Mazhab Syafi'i tak boleh. Sujud syukur ni dia sama macam sembahyang, dia kena sempurnakan syarat-syarat sembahyang. Dia kena takbir Allahu Akbar, sujud, duduk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam sembahyang, cuma tak ada rukuk lah, terus sujud. Sama juga sujud tilawah di luar, tengah baca ayat sajadah, jumpa ayat dalam keadaan dia baca luar sembahyang lah ni. Kemudian bangun, Allahu Akbar, sujud, duduk, bagi salam. Kerana itu dia siapa batal wuduk haram atasnya sembahyang fardu atau sunat. Sunat pun haram juga. Khutbah Jumaat pun haram juga. Tapi saya pernah buat kursus khatib. Khatib yang dah jadi 20 tahun ada datang, yang jadi 30 tahun datang jadi khatib. Khatib tu orang pegang mic tu. Kena hebat lah sepatutnya. Orang pegang tongkat. Tapi bila tanya, kalau terbatal wuduk, takkan 30 tahun jadi khatib tak pernah batal wuduk cakap tu kan. Saja je, tak nak beritahu hukum lagi. Dia pula tak baca. Kita dah ada dah dalam modul tu. Saja je lah. Takkan tak pernah batal wuduk sekali pun. Ramai yang tak ngaku. Tapi habis katalah, kalau batal wuduk ketika ittaqullah, pup, terkentut, kuat sangat semangat. Buat apa? Dia kata jangan risau Ustaz, kita ada 2 imam. Teruskan sampai habis. Kemudian masa nak turun tu pas. Imam 2 dia pergi belakang, imam 2 jadi imam, dia ambil wuduk cepat-cepat, dia sembahyang kat belakang. Apa masalah? Dah jadi 30 tahun khatib. Buat daurah, buat kursus untuk khatib, imam dan khatib. Dia kata macam tu. Boleh tak? Mana boleh? Khatib kena ada wuduk, kena suci daripada najis. Maksudnya kat tai cicak tak ada kat badan dia. Masa jadi khatib tu tak boleh. Tempat dia tak boleh ada najis. Dia pegang tongkat tak boleh ada najis. Dan dia kena ada berwuduk. Dia soalan macam semayang lah, senang cerita. Apa syarat-syarat semayang? Cuma boleh bercakap-cakap je. Boleh bergerak-gerak je. Tapi tak tahu khutbah macam mana. Kalau tidak, habis macam mana tu? Tanggung lah Rasul, semua berapa ribu orang semayang masa tu. 30 tahun. Mungkin takkanlah setiap kali jadi khatib terkentut kot. Maksudnya adalah kot 2 kali kot. 30 tahun ada kot 2 kali jadi 3 kali. 30 tahun weh. Kita ni dah jadi berapa? Khatib dah jadi khatib 7 tahun dah. Ya, dah 7 tahun. Memang sentiasa kita jaga, tapi kadang-kadang memang ada time tu. Tapi tahan lah. Tapi ada 2 kali kot jadi. Tapi kita tahu benda tu tak boleh. Kalau katalah kentut juga, batal juga, tak kisahlah macam mana pun, yang penting batal. Nak buat apa? Stop kejap. Kejap ya, saya ambil wuduk. Boleh. Tu kan, ambil wuduk, naik balik. Bila naik balik, putus mualat. Maksudnya putus mualat. Sebab tu kena bincang pula dengan solat Jumaat. Jadi bila putus mualat, kena baca balik. Apa? Baca balik apa? Daripada awal. Mampus memang kena maki. Baca rukun khutbah ada 5 je. Innal hamdalillah. 1. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 2. Ittaqullah. Qul huwallahu ahad. Barakallahu li wa lakum. Settle. Jangan baca pada awal. Baca betul duduk. Pendeknya itu je rukun. Kalau malas-malas, patutnya kena buat sekali-sekala. Biar kata dah habis. Kena buat sekali-sekala. Baca rukun je. Rakaat khutbah pertama 1 minit,
khutbah kedua 2 minit. Sebab nak baca Allah maghfir lil muslimin wal muslimat panjanglah sikit kan. Khutbah pertama sekali-sekali buat baru tahu. Yang isi yang bebel yang statistik tu semua tu. Sebanyak 73.95% kemalangan yang berlaku di jalan raya membabitkan 35 mampus orang tidur. Betul apa semua tu? Sunat, bukan sunat, maksudnya isi lah. Tak ada masalah lah. Cuma yang wajib 5 je. 5 rakaat pertama, khutbah pertama, khutbah kedua tambah satu lagi doa untuk muslimin muslimat. Allahumma fil muslimin muslimat tu habis. Lepas tu ayat Quran baca khutbah pertama boleh, khutbah kedua pun boleh. Satu je ayat. Qul huwallahu ahad. Cukup yang boleh faham. Tapi qul huwa tak boleh. Tak faham. Qul huwallah tak boleh. Qul huwallahu ahad. Baru faham. Bila dapat satu pemahaman ayat tu faham, maka terangkat dah satu rukun khutbah. Bila tanya balik rukun khutbah tak tahu, tapi kita dah baca kan. Tak apalah, yang tu sah lah sebab dia baca. Masalah tak ada ni. Dia tak tahu, tak boleh, tak ada wuduk. Mereka kadang-kadang tak sempat ambil wuduk. Tapi dia dah beritahu dah. Jangan mana tahu, jadi kau jadi imam. Siap kan? Bagi tahu lagi macam tu. Jadi tak ada wuduk lah. Betul dia ambil wuduk. Sebab tu mana-mana masjid dia mesti kena ada bilik imam. Dalam bilik imam mesti ada pipe. Tak pun ada pintu keluar kot belakang. Kalau buatnya sekali batal, takkan tak maaf ya lalu ke depan ni. Orang buka tengok, kentut lah tu. Cih. Wuduh. Dia ada kot belakang. Ada. Tapi dia pernah ajar seorang, dia kata macam ni kalau jadi, dia kata pergi ambil air mineral. Pergi masuk bilik imam ambil air mineral, ambil macam tu je lah. Basah sikit lah kat tepi tu. Kalau tak ada pintu belakang untuk keluar, mesti kan ada pipe. Kalau kita perasan masjid-masjid mesti ada pipe. Cuba perhati, masuk dalam bilik imam atau turun mimbar, cuba masuk bilik dia. Mesti ada tembuh ke pipe ataupun dalam bilik tu ada pipe. Cari mana-mana. Mesti ada pipe. Tu dia punya syarat untuk buat masjid. Kalau tidak, tak ada masalah. Cuma tu lah. Nak pergi cari pipe tu lah masalah. Lepas tu tengok-tengok beratur pula dia ambil wuduk. Tunggu. Kejap. Oh leceh. Khatib macam tu. Leceh khatib macam tu. Kerana ia kerana ia 2 rakaat. Stop kat situ. Kita nak undur balik, iaitu disebut kat sini melainkan yang apa benda pula. Barang siapa batal wuduk, haram atasnya sembahyang fardu, sembahyang sunat. Okey. Dia ada melainkan, kecuali istisna. Yang ini tak berdosa jika sembahyang juga. Walaupun tak ada wuduk, tak berdosa. Iaitu orang daimul hadas. Memanglah daimul hadas ni sentiasa menitik air kencing. Memang berhadas, ambil wuduk berhadas. Dia sembahyang. Boleh ke dia sembahyang? Sedangkan dia berhadas. Boleh lah. Sebab apa? Masa bila dia berhenti? Mana tak berhenti-berhenti. Yang itu tak berdosa. Tak berdosa. Cara nak buat, bahas lain, balut, sumbat apa, cerita lain. Dan ketiadaan tahura ini sama juga. Dia tak ada 2 alat bersuci. Debu tak ada. Mana debu tak ada? Padahal debu tak ada pakai mazhab Maliki. Tepuk aja mana-mana kan. Buat je lah masalah. Tahura ini maksud ketiadaan tahura ini, ketiadaan 2 alat bersuci. Iaitu tak ada air, tak ada debu. Mazhab Syafi'i lah ni. Tak payahlah pakai mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i semata-mata. Tak ada debu. Debu tak ada. Atas kau terbang ke? Debu tak ada. Air tak ada, debu tak ada. Mana-mana tempat dia panggil ketiadaan 2 alat bersuci. Orang macam ni boleh sembahyang macam tu je, tak berdosa. Qada memang kena qada. Cuma tak berdosa. Nak cerita pasal siapa yang tak batal wuduk, haram sembahyang kecuali 2. Yang pertama, orang daimul hadas, air kencing kentut sentiasa keluar. Yang kedua, sebab tak ada alat bersuci dua-dua. Sembahyang. Cuma bab qada tak qada cerita lain. Sambung lagi. Baru sambung kat bawah tu. Bersalahan khutbah yang bagi lainnya selain daripada khutbah Jumaat, seperti khutbah 2 hari raya dan khutbah gerhana bulan dan matahari, khutbah minta hujan, istisqa, maka sunat taharah baginya. Jadi oleh kerana sembahyang Jumaat wajib, khutbah Jumaat wajib, khutbah Jumaat sah, baru sah sembahyang Jumaat. Maknanya khutbah Jumaat wajib, sembahyang Jumaat wajib. Okey. Selain daripada tu, hari raya, sembahyang hari raya sunat, khutbah Jumaat pun sunat. Khutbah raya pun sunat juga. Bila sunat khutbah raya, wuduk pun sunat juga. Jadi khutbah raya tak apalah, tak ada wuduk. Gerhana juga, solat gerhana adalah sunat, khutbah pada solat gerhana juga adalah sunat, wuduk pada ketika khutbah juga adalah sunat. Tapi sembahyang tu wajib. Kat atas dah sebut awal-awal dah. Sembahyang tu wajib lah. Gerhana bulan, gerhana matahari sama. Minta hujan, istisqa sama juga.
khutbah minta ujan hukumnya sunat, sembahyang istisqa hukumnya sunat. Jadi khutbah minta hujan tadi sunat, ada wuduk je, tak wajib. Tentulah. Maka sunat taharah baginya. Daripada hadis ni, la yuqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak akan menerima solat seseorang pada kamu yang berhadas sehinggalah dia berwuduk. Okey, pukul apa dah? Setengah. Jadi panjangnya ni. Jadi perkara yang diharamkan ketika hadas ada 3 peringkat. Ini secara umum lah sebab disebut kat sini. Perkara yang diharamkan ketika berhadas ada 3 peringkat. Ada kecil, ada junub, ada haid kan. Ada 3, setengah ulama bahagi 3. Hadas besar, hadas aghlaz dia panggil. Aghlaz iaitu hadas paling besar itu. Yang kedua akbar, hadas akbar, hadas besar. Yang ketiga hadas asghar, kecil. Jadi hadas paling besar, hadas besar, hadas kecil. Hadas paling besar haid nifas. Hadas junub, hadas besar saja. Kenapa dibezakan ni? Sebagian ulama dia gabungkan. Tapi kenapa dibezakan? Sebab hadas haid nifas, hadas paling besar kerana tak boleh nak buang hadas tu. Dia kena tunggu berhenti baru boleh buang, baru boleh mandi. Sedangkan junub boleh buang bila-bila nak buang. Maksud buang tu mandi, sah. Haid boleh ke nak buang? Tak boleh. Jadi kena tunggu berhenti. Oleh kerana tak dapat kawal haid nifas, maka dia hadas besar sungguh. Tapi junub boleh kontrol, iaitu berjunub kan. Macam mana nak buang junub? Mandi ya, boleh. Haid berjunub, ya, haid kan hadas besar. Ya, haid hadas besar. Macam mana nak buang? Tak boleh buang. Tunggu berhenti. Sebab tu dia panggil yang paling besar, yang besar, ada kecil, ada wuduk lah, ada kecil. Okey. Haram tu dosa besar lah. Jadi perkara yang haram dilakukan ketika berhadas kecil, solat fardu tak boleh, tawaf tak boleh. Ni yang kat bawah kita akan perinci nantilah, esok lah, malam esok. Solat fardu tak boleh, solat sunat tak boleh, tawaf tak boleh, menanggung dan menyentuh mushaf tak boleh. Mushaf tu Quran lah kan. 3, hadas kecil. Ini kesimpulan ataupun kita nak bincang yang akan datang. Iklan yang akan datang. Supaya kita tengok esok lusa kita nak mengaji apa. Yang pertama, perkara yang haram ketika berhadas kecil ada 3. Yang pertama, solat fardu, solat sunat tak boleh. Tawaf tak boleh. Tawaf ifadah, tawaf fardu, tawaf sunat pun tak boleh. Yang ketiga, menyentuh Quran atau mushaf ataupun menanggung pun haram juga. Menanggung. Kita akan bincang nanti menyentuh dan menanggung. Belum lagi kan? Sentuh macam mana, macam ni, letak atas bantal, tarik, hukumnya haram. Letak atas bantal, tolak, tak apa. Ada Quran atas rehal, dia tolak. Dia tak ada wuduk. Dia tolak rehal, bukan tolak Quran. Tak apa. Tapi kalau dia tarik, haram. Mana sebab? Mana sebab? Iklan dulu. Banyak lagi. Lepas tu, berjunub pula. Perkara yang dia haram ketika berjunub, sama macam tadi juga, macam hadas kecil tadi, solat fardu, tawaf semua tadi, tambah lagi 2, iaitu membaca Quran pun haram, berhenti dalam masjid pun haram ketika berjunub. Kita akan bahas nanti. Kemudian perkara yang diharamkan ketika haid dan nifas yang paling besar ni, sama macam tadi juga, berjunub ya, dengan wuduk, tak ada wuduk lagi, tambah lagi 4. Puasa, jima', bercerai, niat mengangkat hadas besar, hadas kecil. Ini kita akan bahas tu. Besar ni cerita ni cerita yang besar. Esok. Jadi maksudnya ada 3 yang kita akan masuk nanti. Akan 3. Kalau kita tengok, dan haram tawaf, haram menanggung mushaf. Menanggung mushaf ni panjang esok ni. Kemudian tu baca kat bawah tu. Dan hukum menarik Al-Quran daripada satu tempat kepada tempat seperti hukum menanggung. Menarik. Bukan dia tarik Quran. Tarik Quran dia bukan masalah haram tarik, haram pegang dah. Dia tak ada wuduk. Dia tak ada wuduk. Dia pun ni Quran, dia pun tarik. Memanglah ini bukan masalah tarik, masalah pegang dah haram, kan? Yang masuk tarik macam ni. Ni Quran tarik. Haram. Tak pegang, haram tu. Haram tu. Dan harus ditanggung orang yang menanggung Al-Quran. Harus ditanggung
Orang yang menanggung Quran. Orang tu pegang Quran, dia pegang orang tu. Dia dukung orang tu. Itu pun ada khilaf lagi Syekh Ramli dengan Ibn Hajar. Kemudian macam mana kalau kita nak beli Quran? Iklan hari ni. Sebab kita dah masuk habis bab tayamum. Tayamum dah habis nak masuk bab ni. Jadi macam mana kalau nak beli Quran tak ada wuduk? Dia bubuh dalam beg. Dalam beg dia ada pen, ada buku, ada Quran. Dia ada qasad. Qasad nak berniat nak bawa apa. Dan haram atasnya menyentuhkan dia sama ada dengan anggota wuduk atau lainnya, dan jikalau tiada disentuhkan tempat yang tertulis seperti tepi-tepi muka layarnya. Ambil ni Quran, sentuh sini, haram. Padahal bukan ayat Quran. Haram. Malah ni haram. Ni Quran. Tu yang akan datang. Haram. Pegang ni pun haram. Kotak haram, kotak dia. Dah ada bahas. Kotak dia tu. Kan ada Quran yang macam ni kotak dia, prok masuk. Kulit lah kita panggil. Semua ada bahas. Tu dah haram menyentuh kulitnya dan tali pergantungannya. Bawah tu tulis. Menarik aja. Dah haram menanggung dan menyentuh mushaf bagi tiap-tiap yang berharam melainkan kanak-kanak yang memayis bagi kerana mengajinya. Pernah tak kita suruh anak pergi ambil Quran? Yang budak-budak lagi, yang tak balik lagi memayis. Ambil Quran, pergi tak ni. Aku ada wuduk, ambil. Kau tak apa, kau budak-budak. Haram, tak boleh. Saja je iklan. Nak habis awal sikit, sakit tekak. Sambung malam esok. Esok kena pukul 10 sebab hari ni tadi lambat dah. Jadi habis kita buat tayamum. Sekejap habis buat tayamum, maka masuklah kita bab perkara yang diharamkan ketika wuduk, ketika berjunub dan ketika haid nifas. Hijau putih ustaz, apa ni? Takut-takut ada soalan. Malam ni tak cantik. Okey, kalau tak ada soalan, kalau ada soalan pun bukan nak jawab pun ni. Nak baca je soalan tu. Lebih setengah jam ustaz bercakap tak henti-henti, tak teguk air pun. Dah, tu pun nak cakap. Orang perempuan suka wuduk si orang lain, bagaimana di terkucil tengah semayang, terkucil kena berhenti. Kalau hospital tak ada orang nak wuduk, nak tayamum debu, tak ada, tiba-tiba masuk ward, jadi boleh ke ambil debu kat dinding atau macam mana tu? Ni bab tayamum kena jawab. Tak boleh kalau dekat dinding dia ada debu tanah. Itu bukan debu tanah tu, kan? Jadi tak boleh pada mazhab Syafi'i. Habis tu macam mana? Kekal dengan mazhab Syafi'i. Seboleh-bolehnya cari air. Kalau dah tak boleh nak jumpa macam mana, semayang dalam keadaan macam tu je lah. Lepas tu qada nanti. Tak baca sangat pun, soalan ni saja. Tadi ustaz cakap pasal air sejuk sangat, kita tayamum kena qada. Ya, kena qada Zail. Salam ustaz, lama tak jumpa. Okey. Tak baca sangat pun. Kita kan nak layan dia kan. Okey. Kita esok malam kita sambung. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa